Taala kelak insya-Allah. Kan yang penting kita mulakan dengan niat dan azam, itu pun moga-moga ada pahala. Lepas tu datanglah semangat untuk kita laksanakan macam mana yang Ustaz Hanzalah dah kongsikan sebentar tadi. Terima kasih banyak-banyak Ustaz untuk hari ini insya-Allah, dan juga terima kasih Maiz Baitul Mal Maiz untuk perkongsian segmen hari ini. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah, itu dia Al-Fadhil Ustaz Hanzalah Zulkifli mewakili Baitul Mal Maiz pagi ini untuk segmen Celik Pewarisan dan Baitul Mal Maiz. Dan untuk sahabat-sahabat sekalian, itu dia perkongsian untuk Warna Pagi sepanjang hari ini bersama Wak Pian, dan insya-Allah esok akan kembali seperti biasa, dan sebentar lagi Yati akan temankan anda untuk perkongsian aspirasi 10.1 dimulai dengan Rahmatan Lil Alamin hari Rabu bersama Al-Fadhil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari. Kita jumpa esok ya. Jaga diri baik-baik. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancangan Bual Bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ustaz, ibu saya baru meninggal dunia. Macam mana saya nak buat kiraan pembahagian harta pusaka ibu saya ya Ustaz? Mudah je Puan. Sekarang ni Maiz ada menyediakan kalkulator e-faraid. Layari saja www.maiz.gov.my. Kemudian Puan masukkan maklumat yang diperlukan. Sistem ini akan menunjukkan kiraan pembahagian secara faraid dan carta waris-waris yang berhak. Wah, mudahnya Ustaz. Rancang dan uruskan harta anda di Maiz. Layari www.maiz.gov.my atau hubungi 03 5514 3773 atau 3772 untuk keterangan lanjut. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM mengarahkan syarikat telekomunikasi melaksanakan peoptiman pemancar yang berhampiran dengan Kampung Baru Batu Tiga, Perak bagi memastikan liputan internet lebih baik di kawasan itu selewat-lewatnya pada bulan Julai ini. SKMM menerusi satu kenyataannya menjelaskan bahawa langkah tersebut merupakan sebagai penyelesaian awal berhubung liputan internet, manakala bagi penyelesaian jangka masa panjang, suruhanjaya tersebut mengarahkan penyedia perkhidmatan menyediakan infrastruktur komunikasi bersesuaian di kawasan itu. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong merakamkan penghargaan kepada para petugas Hospital Kuala Lumpur HKL selepas kesemua mangsa pelanggaran train transit aliran ringan LRT laluan Kelana Jaya yang dirawat di HKL dibenarkan pulang. Dalam hantaran di akaun Facebook, beliau mengucapkan jutaan terima kasih kepada wira yang tidak didendangkan dari HKL di bawah Ketua Jabatan Neurosurgery Dr. Azmi Alias kerana menyelamat dan merawat semua mangsa yang tercedera. Dua kluster baru COVID-19 direkodkan di Sarawak masing-masing di daerah Sebau di Bintulu dan Telang Usan di Miri menjadikan kluster aktif di negeri terbabit berjumlah 97. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam satu kenyataan memaklumkan bahawa kluster Sungai Long Seripa adalah kluster komuniti membabitkan sebuah rumah panjang yang telah diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD di Sungai Long Seripa, Tubau, Sebau. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 19 November 1952, Mesyuarat Majlis Perundangan Persekutuan yang bersidang di Kuala Lumpur telah mengumumkan penubuhan Maktab Perguruan Kota Baru Kelantan. Keputusan mendirikan maktab ini dibuat sebagai menangani masalah kekurangan guru terlatih di negara ini ketika itu. Tanah Melayu memerlukan seramai 11,000 orang guru terlatih di sekolah-sekolah rendah dalam semua aliran bahasa. Latihan perguruan pada masa itu dijalankan di 3 buah maktab iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris bagi pelatih lelaki, Maktab Perguruan Perempuan Melayu di Melaka bagi guru pelatih perempuan dan Maktab Perguruan Persekutuan di Kirby, England. Selain dari Maktab Perguruan Kota Baru, pihak kerajaan juga mengumumkan penubuhan maktab-maktab perguruan di Pulau Pinang dan Johor Bahru.
Jawatankuasa Kewangan Majlis Undangan Persekutuan telah memberi peruntukan kira-kira RM3 juta bagi projek maktab perguruan tersebut. Maktab perguruan Kota Baru yang dicadangkan itu dilengkapi dengan asrama yang dapat menempatkan sebanyak 300 orang guru pelatih. Maktab ini dapat mengeluarkan 150 orang guru pelatih setahun. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha. Allahumma salli ala Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil ajsadi wa shifaiha wa nuril absari wa jilaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi. Salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM 20 tahun IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bersama Yati waktu ini temankan anda 3 jam insya-Allah. Perkongsian kita bermula pukul 10 pagi ni sampailah nanti ke pukul 1 tengah hari insya-Allah. Bersama-sama kita isi ruang waktu kita, sama-sama kita manfaatkan masa yang Allah pinjamkan kepada kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, apapun pertama nak ucapkan terima kasih dan juga tahniahlah kepada Sufian Amrin sebelah tadi mengendalikan Warna Pagi seorang-seorang. Sebab apa? Sebab Hazwan hari ini mengambil dos pertama vaksin. Moga semuanya berjalan lancar pada Hazwan insya-Allah. Kita sama-sama doakan. Dan insya-Allah bersama dengan Yati kejap lagi kita bakal sama-sama terokai alam sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak belajar lagi tentang rasional di sebalik sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi rahmatan lil alamin. Hari ini masih kita bersama dengan Ustaz Rushdie Ramli Al-Jauhari. InsyaAllah hari ini Ustaz akan kongsikan dengan kita rasional bangkit jam 3 pagi dan rasionalnya solat malam. Apakah kebaikannya, apakah kehebatannya dan bagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istiqamah dalam melaksanakannya. InsyaAllah kita belajar sesuatu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan kita insyaAllah sebentar saja lagi menerusi perkongsian di rahmatan lil alamin. Anda boleh ikuti secara langsung di Radio IKIM dan juga di FB IKIM FM, YouTube channel IKIM. Anda boleh bukan sekadar dengar tapi anda boleh tonton, ikuti dan memberi respon anda di situ insya-Allah. Bersama-sama kita belajar sesuatu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnah dalam kehidupan kita. Kita bersama Rabbani saat ini untuk sama-sama kita menghayati lirik nasyid dengan tajuk Mencintaimu. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama saya Nur Hayati Paradi. Cintaku tiada bersaksi
Bila iman meninggi, yakin ku tidak bermimpi adanya dirimu Nabi. Cintaku apabila menyaksi, membuat rindu nan tinggi, mendamba kasihmu Nabi. Sinar dahaga apabila pergi. Namanya terpahat di hati. Alhamdulillah aku memuji di kurnia selawatnya Nabi. Sallu ala khairil anam al-Mustafa badri tamam. Sallu alaihi wa sallimu اشفع لنا يوم الزحام. mata yang saban menangisi rinduan Nabi tak berperi. Bak jasadnya terlihat nyata di An-Nabawi, rumah yang mulia. Ya Allah, Engkaulah saksi, namanya bertahta di hati, jadi bekal ke akhir nanti, moga bertemu di alam abadi. Allahumma salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Ya akramar rusul kiram, arju ziyarati kulli am. Saat namanya digema-gema, getar rasa seluruh jiwa. Saat menyapa hawa telinga, tumpah berderai air mata. Salli ala allazi laulahu ma kana al-anam. Ya arju ziyarati kulli am. Allahumma salli ala alladhi لولاه ما كان الأنام. يا أكرم الرسل الكرام، أرجو زيارة كل عام. Sayang, kita belum buat lagi akikah anak kita ni. Tapi mahal sangat. Sampai RM1,000 seekor. Nak buat majlis pun tak sesuai sekarang ni. Apa kata kita cuba akikahcenter.com? Akikah apa? Akikahcenter.com. Online je. Ya, saya dah buka akikahcenter.com. Sembelihan di Mekah, dapat video rakaman sembelihan, siap ada sebut nama anak lagi. Harga pun RM499 je bang. Daftar cepat. Akikah apa tadi sayang? Akikahcenter.com. Ibu kami baik hati, kami semua gembira. Awak juga sayang kami, jom nikmati bersama. Saya mahukanlah susu kambing. Abah mahukanlah susu kambing. Semua sukakanlah susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukanlah susu kambing. Kakak pun mahukanlah susu kambing. Adik mahukanlah susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua. Las susu kambing. Ya ulala. Ulala, ulala. Ulala, ulala. Ulala. Ulala, ulala.
Siapa mahu las diberikan ada. Saya mahukan las susu kambing. Abah mahukan las susu kambing. Semua sukakan las susu kambing. Cuba sekali pasti nak lagi. Abah mahukan las susu kambing. Kakak pun mahukan las susu kambing. Adik mahukan las susu kambing. Ibu tahu kegemaran kami semua, las susu kambing. Sehingga 30 Jun sahaja. Jom rebut peluang 8 minit slot temu bual secara percuma dalam tempoh terhad. Jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk atau perkhidmatan kepada lebih 1.561 juta pendengar Radio IKIM. Tempah pakej iklan khas Aidiladha di Radio IKIM hari ini. Hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tarikh tutup permohonan iklan adalah pada 16 hari bulan setiap bulan. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Hanya iman pengubah jiwa, dakwahku rumah dan bela. Ya Allah, apa yang bisa? IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusir jiwa. Memohon ampun, ya Allah. IKIM, inspirasi euforia Islam. IKIM 20 tahun bersama anda. Waktu ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sekali lagi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira mana juga anda berada, Alhamdulillah kita bersiaran untuk rancangan pertama di Aspirasi edisi Rabu. Kita ada Rahmatan lil Alamin. Masya Allah. Di hujung talian saat ini, putih bersih je baju Ustaz. Suka sangat tengok. Kita bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar untuk perkongsian Rahmatan lil Alamin. Kali ini kita nak sama-sama nak ajak sahabat-sahabat kita untuk bersemangat bangkit solat malam. Kita nak belajar, nak tahu rahsia ataupun rasional di sebalik sunnah bangun 3 pagi baginda Rasulullah SAW. Ustaz, awalan ini kita berikan sedikit mukadimah pendahuluan kita untuk sama-sama kita terangkan pada sahabat-sahabat apa yang dimaksudkan dengan bangun pagi ataupun solat malam baginda Rasulullah SAW. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih pada yang tak jemu-jemu dakwah dan jihad yang Yati dan seterusnya sedang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat sekali lagi bersama atas keizinan Allah kita dapat bersama pada pagi yang berbahagia ini insya-Allah untuk membicarakan tentang rasional sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya pejam tak pejam kita dah separuh tahun. Oh, Masya-Allah. Betul Ustaz. Dah bulan 6 nak berakhir dah. Dan kita pun dah bincang banyak sebab daripada 1 hari bulan 1 2021 kita bicara tentang lifestyle kan, tentang penampilan, tentang lifestyle. Dan alhamdulillah kita dah bincang banyak tajuk, sebab itu boleh ikuti kembalilah sama ada di FB IKIM FM ataupun di FB page saya Ustaz Rusdi Ramli Al-Jawhari. Kita dah bincang tentang waktu tidur Nabi. Kita dah bincang tentang amalan sebelum tidur, antaranya ialah beruduk, baca doa, baca 3 qul, bercelak sebelum tidur kan, bercelak sebelum tidur. Kemudian posisi Nabi ketika berbaring bagaimana dan apa kebaikannya. Lepas tu kita pula dah bincang tentang amalan bangun daripada tidur, bersiwak, kemudian membasuh kedua tangan hingga pergelangan yang kita bincang pada pertemuan kita lepas, kemudian memasukkan air dalam hidung ataupun istinthar. Kan rupanya syaitan bermalam dalam rumah kita, dia check in dalam lubang hidung kita. Dia check in dalam lubang hidung kita. Jadi pagi-pagi kena bersihkan lubang hidung kita. Okay? Dan seterusnya kita juga bincang tentang amalan Nabi SAW bila bangkit daripada tidur, baginda akan
duduk sebentar, akan membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran kan. Jadi ada kaitan dengan ayat-ayat tu yang kita nak sentuh hari ini insya-Allah. Dan juga Nabi berbual dengan isterinya jika isterinya sedar pada waktu malam, dan baginda akan memulakan percakapan ataupun perkataan dengan isterinya dengan menggunakan perkataan yang membahagiakan. Rupa-rupanya itu kunci kebahagiaan sehari. Yang kedua, dia merupakan doa yang baik. Perkataan yang baik ini adalah doa yang baik kepada isteri. Yalah, disalam assalamualaikum, ataupun kita kata isteri soleha ke, macam-macam lah. Yang penting perkataan yang membahagiakan. Sebab kata Syekh Abdul Wahab At-Tariri dalam kitab Al-Yawmun Nabawi, dia menyebutkan bahawa itu kunci kebahagiaan untuk sehari tersebut. Kunci kebahagiaan untuk sehari tersebut. Jadi boleh kita amalkan mulai hari ini lah, insya-Allah. Mulai hari ini. Okey, hati dan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pagi ni saya nak sentuh bila dah bangkit daripada tidur, baginda pun dah memulakan percakapan baginda dengan isteri dengan menggunakan perkataan yang baik, dan isteri pun kadang-kadang bangun untuk bersolat malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bulan Ramadan memang baginda tak lupa untuk mengejutkan dan anaknya untuk bangun malam. Tapi di hari-hari yang lain selain pada Ramadan, kalau isteri tersedar, dia akan sama-sama beribadah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itulah kalau isteri tersedar, baginda akan memulakan perkataan ataupun percakapan, perbualan dengan isteri menggunakan perkataan yang membahagiakan. Itu okey. Saya nak rungkai dulu antara amalan Nabi bila bangkit daripada tidur. Yang tadi adalah amalan juga, tapi ini apa ibadah Nabi SAW bila bangkit daripada tidur. Kalau kita merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, disebut saya terus ambil matan yang berkaitan disebut fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta intasaffal lail. Baginda SAW tidur sehingga 1/2 malam. Au qablahu biqalil au ba'dahu biqalil. 1/2 malam, sedikit sebelum 1/2 malam Nabi sedar, Nabi bangkit. Faistaiqaza itu maksudnya Nabi bangkit. Kemudian au ba'dahu biqalil, ataupun selepasnya sedikit 1/2 malam. Kita dah ukur 1/2 malam kita adalah 1:30 pagi kan, sebab berdasarkan kepada waktu syuruk, waktu terbit matahari, dengan waktu ghurub maghrib, waktu terbenam matahari. Jadi malam tu diukur daripada waktu terbit matahari sehinggalah waktu terbenam matahari. Jadi 1/2-nya adalah, kalau sekarang ni 7.30, pukul 1:30 pagi. Itu adalah 1/2 malam. Jadi Nabi akan bangkit sedikit sebelum 1/2 malam, iaitu pukul 1 pagi. Ataupun sedikit selepas 1/2 malam, itu yang pukul 2. Pukul 2 pagi. Pukul 2 pagi. Kemudian kata Ibnu Abbas, yang kita pernah bincang, Fajar Lasa, Nabi duduk sebentar, yamsahun nauma an wajihi, Nabi sapu mukanya, Nabi sapu mukanya. So terutamanya bahagian mata, sebab mata yang tidak bergerak ni dia takkan ada cecair, takkan ada air mata kan. Jadi bila kita gosok bahagian mata kita, tapi jangan gosok terlalu kuat sebab dia akan merosakkan kornea mata kita kan. Jadi gosok untuk kita produce air mata, supaya air mata keluar, mata kita jadi segar. Itu yang yamsahun nauma an waji, menghilangkan sisa mengantuk daripada wajahnya. Itu disebut. Kemudian summa qara al-ashra ayatil khawatim min surati Ali Imran. Nabi duduk sebentar, Nabi baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Alladzina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Jadi ada kaitan dengan ayat saya nak baca tentang Nabi SAW bangkit. Apa kebaikan yang kita dapat bila kita bangkit 1/2 malam. 1/2 malam atau sedikit selepas 1/2 malam. Antara jam 2 hingga jam 3 pagi lah. Jam 2 hingga jam 3 pagi kita bangkit. Apa kebaikannya? Pertama sekali, dari sudut sains, ini hasil kajian daripada Fairuzah Ahmad Lutfi, Hartini Ahmad Rifai, Asiyah Muhammad Nur Sa'adah Zainuddin, Faculty of Applied Science, Universiti Teknologi Marah, Pahang, kampus Jengka. Dia menyebutkan bahawa jam 3 pagi ini kandungan oksigen sangat tinggi. Kandungan oksigen sangat tinggi pada 3 pagi. Dia sebut kandungan oksigen dan kualiti oksigen di atmosfera bumi sangat tinggi antara jam 3 pagi sehingga terbit matahari. Justru itu, semasa solat tahajud,
Solat tahajud ni dia berasal dari kalimah tahajjada, ya tahajjadu Tahajjada ni kalau tak ada huruf ta ya ti, dia akan jadi hajjada. Hajjada ni tidur. Hajjada. Naum hajjada tu tidur. Tapi kalau ada ta, tahajjada itu bangkit daripada tidur. Kalau dia kata tahajjud tu, maksudnya saya telah meminggirkan tidur saya. Meminggirkan tidur saya. Jadi solat tahajud bermaksud solat yang dilaksanakan bila bangkit daripada tidur. Sebab itu kalau kita nak bicara tentang afdal, tidur dulu ke sebelum tidur pun boleh buat. Okey, afdalnya adalah bangkit daripada tidur sebab solat tu adalah solat bangkit daripada tidur. Solat bangkit daripada tidur. Nabi melaksanakan, kalau kita rujuk nanti dalam bab ibadah Nabi SAW, Allah SWT, Nabi melaksanakan 12 rakaat solat tahajud. 12 rakaat solat tahajud dan 1 witir. Kalau 8 rakaat solat tahajud, 3 witir. Itu yang Nabi laksanakan. Nanti kita akan perincikan tentang apa bentuk-bentuk amalan Nabi yang Nabi buat bila bangkit 1/2 malam ataupun sedikit selepas 1/2 malam, apa yang Nabi laksanakan. Nanti kita akan sentuh nanti insya-Allah di akhir siaran kita hari ini. Kalau sempatlah, kalau tak sambung minggu depan. Sambung minggu depan. Okey. Sebagai contoh sebab dia kata justru itu semasa solat tahajud. Ini solat lepas jam 2 pagi ke atas ataupun 3 pagi disebut oksigen disedut semasa pergerakan otot-otot badan dan melancarkan aliran darah. Disebut. Bila kita angkat tangan untuk takbir, kita merenggangkan antara sendi-sendi ni, jadi oksigen tu akan masuk dalam sendi-sendi tu dan akan masuk dalam darah kita. Bila masuk dalam darah kita, Allahumma salli alaihi wasallam, dia akan melancarkan perjalanan darah. Satu. Yang kedua, perasan tak kita? Saya ada satu buku, tapi dah cari buku tu tak jumpa dah. Dia terbitan negara jiran kita, Indonesia. Seni pernafasan dalam solat. Seni pernafasan dalam solat. Bila kita sujud untuk naik rakaat kedua, untuk kita naik pada rakaat kedua, kita akan masa nak melakukan suatu rukun tu, kita akan tarik nafas. Tarik nafas. Sebab kalau contoh kita nak daripada sujud, kita nak bangkit untuk rakaat kedua. Kita akan tarik nafas sepanjang kita bangun tu sebenarnya. Jadi secara tak langsung, kita kalau bangun jam 3 pagi, sampailah subuh, sampailah matahari terbit, ini kandungan oksigen yang tinggi. Tapi dia sebenarnya gini, dia yang paling tinggi sangat adalah jam 3 pagi. Paling tinggi. Dan kualiti yang paling terbaik adalah 3 pagi. Bila dia ke arah siang, kandungan oksigen tu semakin berkurangan dan semakin. Dan kalau satu pun, saya pernah terbaca satu artikel yang menyebutkan bahawa daripada jam 3 pagi sampai matahari terbit tu, udara bersih yang berada di luar tu, yang berada di atas, akan turun di permukaan bumi. Bila matahari terbit, udara yang bersih tadi akan naik ke atas mula dan turunlah udara yang kotor daripada atas ke bawah. Dia sebenarnya dia ada proses dia. Bila 3 pagi ke atas sampailah matahari terbit, oksigen yang bersih, udara yang bersih akan turun di atas permukaan bumi dan udara yang kotor akan naik ke atas. Tapi bila matahari terbit, udara yang kotor akan turun ke bawah dan udara yang bersih akan naik ke atas. Itulah kaedahnya, itu yang terbaik. Sebab itu orang tua-tua kita kan, bila bangun daripada tidur, dia kata subuh-subuh buka tingkap. Buka tingkap sebenarnya ada dua. Satu, nak mengeluarkan haba bila seorang tu tidur. Jadi di dalam bilik yang tertutup rapat, istilahnya terkepam haba, bau peluh. Sebab seorang tidur tu akan menghasilkan peluh yang banyak, menghasilkan peluh yang banyak. Jadi haba, bakteria daripada peluh. Jadi Allahumma SWT, bila kita buka tingkap, kita tukar udara dalam bilik tidur tu kepada udara yang lebih bersih. Itu orang tua kata, pagi-pagi buka tingkap, nanti rezeki masuk. Rezeki masuk tu adalah udara dan oksigen yang bersih tu. Udara dan oksigen yang bersih tu. Bukan rezeki duit pom campak 1,000 buka tingkap itu memang semua akan buka tingkap itu setiap pagi kan. Kan Allahumma SWT. Tapi ada orang kata juga, Ustaz, bahaya sekarang Ustaz, yang buka tingkap pagi-pagi nanti lain yang masuk. Lain yang masuk.
Nyamuk Aedes. Denggi kan, nyamuk Aedes. Itu salah kita jugalah kan. Salah kita juga. Yang kedua, kalau kata tak nyamuk Aedes yang masuk, dia kata orang yang baju belang putih masuk. Perompak dia kata. Perompak yang masuk. Tak, insya-Allah. Rumah kita ada apa? Jerizi kan, ada ni besi tu. Jadi biar angin yang masuk. Jangan bagi orang yang masuk kan. Itu sebenarnya Okey. Satu lagi, dia sebut bahu sebagai contoh gerakan takbir. Bahu terangkat sedikit, tulang-tulang rusuk ikut terangkat menimbulkan pelebaran rongga dada. Ini pesan pernafasan lah. Semasa gerakan takbiratul ihram, kalimah Allahu Akbar dilafazkan dan pada masa yang sama dinding dada sedang merenggang. Untuk dapat mengucapkan satu kata-kata, udara harus mengalir keluar guna menggetarkan pita suara, maka tidak lain hal ini hanya boleh dikerjakan oleh sekat rongga badan, iaitu diafragma. Akibatnya tekanan udara di dalam rongga mengecil, memudahkan udara yang mengandungi kualiti kandungan oksigen yang tinggi masuk dengan cepat dan memberikan aliran darah daripada pembuluh darah yang terdapat di lengan untuk dialirkan ke bahagian otak, pengatur keseimbangan tubuh. Jengoh Chogan tahun 2005 disebut dalam kajian. Disimpulkan, gerakan ini dapat membantu penyerapan oksigen. Hasilnya, aliran darah dengan tingginya kandungan oksigen akan lancar. Ini kebaikan kalau kita bangun pukul 3 pagi. Hanya orang yang bangun 3 pagi dia akan dapat ni. Maksudnya bukan 3 pagi, 3 pagi sehingga matahari terbit lah. Jadi orang yang solat subuh tu pun akan dapat. Cuma di akhir sewaktu matahari nak terbit dah, di kandungan oksigen semakin lama semakin berkurangan lah. Semakin berkurangan. Okay? Bila matahari dah terbit, udara yang bersih naik ke atas dah. Udara yang bersih naik ke atas. Sebab itu air yang terhasil daripada tisisan-tisisan embun tu adalah air yang terbaik, air yang masya-Allah, air yang bersih, air yang telah disuling. Maksudnya air yang sangat bersih, sangat bersih. Orang pun gambarkan semurni, sehalus dengan titisan embun kan, disebut titisan embun. Memang titisan embun tu adalah hasil daripada kandungan oksigen yang tinggi kan, tinggi. Yang dapat siapa Yati? Yang dapat mak ayah kita pagi-pagi pergi noreh. Dia dapat embun yang bersih dulu. Kita dah tengah hari baru sedar. Tengah hari baru sedar kan. Masya-Allah tu. Jadi sebab itu orang kampung kita semua sihat. Lagi-lagi kalau kita duduk di kampung dengan pokok-pokok yang banyak, dan pokok-pokok ni dia akan menyerap karbon dioksida dan kemudian dia membebaskan oksigen dan untuk kita. Sebab itu di kampung lebih sejuk, lebih nyaman, kemudian airnya lebih bersih. Itu sebenarnya embun tu digambarkan dengan suatu yang suci, suatu yang sangat suci murni lah istilahnya untuk itu, insyaAllah. Kita berhenti sebentar, kita sambung lagi apa kebaikan dari sudut sains, insyaAllah. InsyaAllah. Menarik sangat Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz. Tiba-tiba rindu kampung. Gitu. Tapi insyaAllah kita akan sambung lebih banyak lagi lepas ni. Terima kasih pada rakan-rakan yang telah pun kejutkan sahabat-sahabat yang lain. Diseru dan meramu rakan-rakan yang lain untuk sama-sama turut serta untuk perkongsian Ustaz Rushdi pagi ni di FB IKIM FM, insyaAllah. Dan kita akan sambung selepas ni. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Deep in the valley in the town of Mecca, a child was born would change our lives forever. The sky lit up with beautiful weather. It's where it all began. He grew up fast, walking with elders, and when he spoke, the people would gather. He had respect from everyone, the most trustworthy one. Oh, Muhammad, oh Muhammad, Sallallahu alayhi Allah, the final prophet and the messenger,
from Allah. This is the story so far. Whoa. Then the Prophet went to the mountains of Mecca to think about life and make his mind a bit clearer. In the middle of the night there was a shining light. The revelation then began. He was asked to read, but he couldn't do so. When he tried, he spoke words so beautiful. It's when he was told he was the chosen one. Salawatullahi alayk, oh Muhammad, oh Muhammad. Sallallahu alayk Allah, the final prophet and the messenger sent from Allah. This is the story so far. Whoa. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami masih lagi bersama Yati dan juga Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Di hujung talian saat ini kita belajar tentang rasional bangkit jam 3 pagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak Ustaz. Walaupun baru sikit Ustaz kongsikan tadi. Saya rasa sikit, ada banyak lagi tu Ustaz tengah simpan, insya-Allah akan kongsikan kita, tapi kita dah rasa bersemangatnya. Ramai rakan-rakan kita di FB IKIM FM Ustaz, di YouTube juga kata Ustaz doakan kami boleh bangkit pagi. 3 pagi untuk dapatkan manfaat tadi. Masya-Allah. Apa pun kita sambung lagi Ustaz untuk perkongsian rasional sains di sebalik bangkit jam 3 pagi tu Ustaz. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagaimana kita nak dapat bangun pukul 3 pagi ya? Itu mungkin menjawab terus persoalan lah, sebab ada daripada sahabat pendengar kita Zaitun Hasan, sewaktu bulan Ramadan saya tak tinggal solat tahajud. Lepas habis Ramadan kadang-kadang terkejut dia. Kadang-kadang terkejut dia, kadang-kadang terlelap macam mana nak istiqamah Ustaz. Sayang rasanya tinggal solat tahajud. Okey, gini. Yang pertama sekali adalah kena minta doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang sebut bahawa kita ni boleh bangun tak boleh bangun adalah sebab Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, para ulama kata jangan buat maksiat waktu siangnya. Kalau kita buat maksiat waktu siangnya, waktu pun kecil-kecil maksiat, kita takkan boleh bangun malam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidur awal, ikut cara Nabi SAW tidur. Tidur awal, kemudian beruduk sebelum tidur. Kalau kita tidur awal, barulah kita boleh bangun 1/2 malam. Kalau kita tidur pun dah 1/2 malam, nak bangun tahajud macam mana? Nak bangun tahajud macam mana kan? Jadi, kena tidur awal. Para ibu ni paling senang. Kalau dia tidur awal, tak ada orang marah. Tak ada orang marah. Kalau kaum bapa ni tidur awal, nanti ada yang marah. Abang ni tidur awalnya. Ada kan. Tapi kalau kaum ibu tidur awal, suami faham. Suami kata, sian ni. Satu hari dia buat kerja kat rumah, mengemas apa semua. Jangan kacau mama, mama nak tidur kan. Macam mama tidur. Sian mama kan. Besok pagi mama dah bangun pagi-pagi buat sarapan, kita semua tak bangun lagi. Kita tak bangun lagi kadang-kadang. Jadi kaum ibu paling senang untuk ni. Kaum ibu paling senang untuk bangun tahajud sebenarnya. Okey, Yati kita masuk dalam rational science. Sebelum kita masuk rational akhlak, ada lagi berbaki 2 tentang apa kebaikan bangun pada jam 3 pagi ataupun 2 pagi hingga subuh lah. Untuk melaksanakan solat tahajud. Okey. Selain daripada oksigen tinggi, yang kedua adalah waktu ketenangan yang maksimum. Waktu ketenangan yang maksimum. Solat tahajud pada waktu tersebut dapat memberikan keupayaan mencapai ketenangan maksimum, di mana solat merupakan medium meditasi yang mampu memberi kesan luar biasa kepada pengamalnya. Okey. Dalam keadaan ini, otak merembeskan hormon serotonin ataupun endorfin yang menyebabkan
seseorang merasa sangat nyaman, sangat bahagia, tenang, kajian terhadap solat tahajud mengikut perspektif sains UiTM Pahang. Okey. Jadi waktu ini adalah waktu ketenangan yang maksimum. Iaitu waktu ini kalau kita ada masalah, waktu inilah kita nak menangis, waktu inilah kita nak merintih pada Allah, kan? Nak merintih pada Allah. Kadang-kadang kita nak ngadu pada suami kata, itu je kan. Itu je yang boleh dilontarkan oleh suami. Kan? Tapi Allahumma SWT, bila kita merintih pada Allah, kita boleh sebut semuanya tanpa kita rasa malu. Kan? Tanpa kita rasa segan. Dan kadang-kadang boleh menangis. Sebab itu waktu ketenangan yang paling maksimum. Waktu ketenangan paling maksimum. Kadang-kadang kita dengar anak kita kan, anak kita dah tak macam dulu, mungkin anak kita dah tak dengar cakap, anak kita dah tak hormat kita. Jadi waktu itulah kita bangun, dan waktu itulah kita akan berkomunikasi dengan Allah, bermeditasi dengan Allah, untuk kita luahkan apa juga masalah yang kita hadapi, kan, mengadu pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi waktu itu adalah waktu yang terbaik. Tak dapat pada waktu lain. Tak dapat pada waktu lain. Kalau waktu zuhur mungkin kita terkejar-kejar untuk siapkan makan tengah hari, satu. Yang kedua mungkin kita terkejar-kejar sebab lepas ni nak makan, lepas tu nak masuk office balik semula. Kan, waktu office balik semula. Anak kita pun sama juga, balik sekolah nak pergi sekolah agama petang. Jadi Allah SWT, dia waktu yang paling terbaik untuk kita mendapat ketenangan yang maksimum adalah jam 3 pagi ke atas lah. Jam 3 pagi ke atas. Okey. Yang seterusnya dari sudut rasional sains juga adalah mengurangkan risiko penyakit berbahaya. Okey, kajian yang dilakukan oleh Profesor Dr. Muhammad Saleh tahun 2006 bahawa solat tahajud yang dilakukan secara rutin, ikhlas dan khusyuk dapat menurunkan kadar hormon kortisol. Hormon kortisol ni adalah hormon yang berkaitan dengan stres, berkaitan dengan stres, yang menyebabkan jantung berdegup laju, pernafasan menjadi cepat dan peningkatan tekanan darah. Kadar kortisol yang tinggi juga dapat mengurangkan sistem pertahanan tubuh, iaitu imunisasi badan kita akan lemah. Kalau hormon kortisol ni, hormon stres banyak dirembeskan dalam tubuh kita. Yang kita nak adalah waktu malam ini yang patut dirembeskan oleh badan adalah hormon endorfin ataupun serotonin, hormon feel of good, hormon rasa bahagia, rasa gembira, rasa seronok, rasa tenang. Itu sepatutnya yang berlaku pada kita lah. Okey. Jadi ada 3 kebaikan bila kita bangun solat malam, terutamanya pukul 3 pagi ke atas lah sampai matahari terbit tu. Sebab pertama, kandungan oksigen yang tinggi dan kualiti oksigen yang sangat terbaik. Yang kedua, waktu ketenangan maksimum. Okey. Yang ketiga adalah mengurangkan risiko penyakit berbahaya. Itu yang disebutkan tentang tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Kita nak bincang pula itu tentang apa rasional dari sudut akhlak pula. Dari sudut akhlak. Okey. Apa kelebihan solat malam? Pertama sekali adalah disebut dalam surah Al-Isra ayat 79. Tadi kita bicara dari sudut sains. Kita bicara pula dari sudut akhlak. Surah Al-Isra ayat 79, dan bangunlah pada sebahagian daripada waktu malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Untuk kamu mengerjakan solat tahajud padanya ataupun solat sunat padanya sebagai ibadah tambahan bagimu. Semoga Tuhanmu membangkitkan kamu pada hari akhirat di tempat yang terpuji. Jadi orang yang bangun tahajud pada waktu malam ini, di mana manusia yang lain sedang tidur, dia akan mendapat kemuliaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti di akhirat dia akan dibangkitkan pada tempat yang terpuji ataupun maqam yang terpuji. Itu yang pertama dari sudut rasional akhlak. Jadi seorang yang mendirikan solat malam ni, saya suka buat satu analogi macam ni nanti. Saya selalu sebut, mungkin dah pernah sebut juga dalam radio ni. Allahumma salli ala Muhammad, amalan-amalan sunnah, amalan-amalan fardu, amalan-amalan makro, amalan-amalan Allah SWT yang harus, itu semuanya ada, kita boleh jadikan sebagai macam perumpamaan ataupun analogi lah. Macam di rumah kita buat undang-undang, lepas makan basuh pinggan masing-masing. Okay, tak kira lah suami ke, anak yang sulung ke, anak nombor 2 ke, anak yang kecil ke, yang kecil pun lepas makan mesti basuh pinggan masing-masing. Kita berilah motivasi, kesian mak kan, kesian mama masak Dalam mama masak, kita tengok TV, lepas tu bila habis makan kita tinggal,
kita sambung tengok TV, mama kat dapur basuh pinggan, basuh periuk kan. Jadi beri motivasi pada anak-anak, hargai jasa ibu kita, jasa mak kita yang menyediakan makanan pada kita. Sekurang-kurangnya kita ringankan dia untuk basuh pinggan masing-masing. Kita buat perumpamaan tu, kita buat undang-undang tu. Okey. Jadi kalau ada di kalangan kita yang tak basuh pinggan, mak masuk dapur tengok, ni siapa punya pinggan kat sinki ni? Oh, tiba-tiba anak yang sulung. Allah, abang ni cuba jadi contoh yang baik pada anak. Okey, kena marah tak? Kena marah sebab undang-undangnya, peraturannya yang wajib adalah basuh pinggan masing-masing. Basuh pinggan masing-masing. Jadi itulah perumpamannya kalau kita tinggalkan suatu amalan yang fardu, yang wajib bagi kita, Allah akan murka, Allah akan marah kita. Allah akan marah kita. Kemudian ada pula yang seorang ni adik yang kecil, yang bongsu ni. Dia bukan sahaja basuh pinggan yang dia pakai, yang dia gunakan untuk makan, tetapi dia basuh sekali periuk dan senduk-senduk yang ibunya guna untuk masak. Bila ibunya nak masuk ke dapur ataupun maknya masuk ke dapur, tengok nak basuh periuk, nak basuh senduk, ni siapa yang basuh ni? Panggil. Siapa yang basuh Allah SWT periuk ni? Kali anak yang kecil datang, saya bu, ya Allah, ini yang mak sayang ke adik ni kan. Mak tak suruh pun basuh periuk, tak basuh senduk. Yang penting basuh pinggan masing-masing. Tapi ya Allah, nampak? Amalan yang tak disuruh, itu yang tak difardukan, sunnah. Amalan sunnah namanya. Kalau kita buat amalan sunnah ni, kita akan mendapat kecintaan yang tinggi daripada Allah SWT. Sebab dia tak diwajibkan. Kalau kita tak buat, tak berdosa. Sunnah dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tak berdosa. Tapi kalau kita buat, kita akan mendapat kecintaan daripada Allah, kasih sayang daripada Allah kan. Okey. Tapi ada pula yang seorang ni, abang nombor 2 lah, Angah abang nombor 2. Mak dia masuk dapur tengok, ada pinggan tak basuh. Tapi periuk, senduk semua cantik susun kat rak. Ya, mak kata, siapa pinggan siapa ni? Angah datang, pinggan Angah mak. Kenapa tak basuh pinggan? Mak, tapi saya basuh periuk, saya basuh senduk. Singki pun saya mak. Itu mak semua tak suruh. Mak yang suruh adalah basuh pinggan masing-masing. Kena marah juga tak? Kena marah. Itu umpama macam orang buat amalan sunnah hanya banyak, fardu tak buat. Amalan sunnah banyak, fardu tak buat. Puasa. Tapi solat tak guna juga. Kena marah juga. Okey, ini satu yang paling kita takut. Ada seorang pula, ini Kak Cik lah, Kak Cik nombor yang okey. Dia basuh pinggan, dia basuh pinggan. Tapi masalahnya sisa-sisa makanan yang ada dalam pinggan tu, tulang-tulang ikan, sisa nasi dalam pinggan tu, dia buang dalam sinki. Sebabnya buang dalam tong sampah dulu. Kemudian barulah basuh pinggannya. Tak, dia buang dalam sinki, lepas tu dia basuh pinggannya. Maknya masuk dapur, tengok pinggan tak ada, okey selesai. Tapi maknya akan menjadi juga, siapa yang basuh pinggan ni? Makanan buang dalam sinki ni, tersumbat ni, sinki ni. Penat mak, setiap kali masuk dapur, mak kena bersihkan sinki. Kalau macam ni Kak Cik basuh pinggan, lain kali tak payah basuh pinggan lah. Susahkan mak je kan. Tak basuh pinggan lah, tinggal je pinggan biar mak buat. Itu umpama macam amalan makruh yang kita buat. Maksudnya walaupun kita buat dah amalan fardu, tapi ada amalan makruh yang kita buat yang Allah akhirnya benci, setiap hari benci. Mungkin Allah tak terima amalan fardu kita sebab hari-hari datang kebencian daripada Allah. Sampai kata mak, dah tak payahlah basuh pinggan, biar masukkan, letak je lah. Sebab kalau Kak Cik basuh pinggan, teruk mak asyik nak kena korek lubang sinki tu, tersumbat sinki. Nampak? Itu amalan makruh, amalan yang tak disukai. Itu makruh sebenarnya. Tapi kita kadang-kadang ambil perbuatan makruh ni macam, tak apa, makruh kan buat tak apa-apa, tinggal dapat pahala. Kan? Tak, rupanya amalan tu, ni umpamanya. Jadi, seorang yang buat satu amalan sunnah, walaupun dia tidak difardukan, tapi Allah sangat suka dan Allah sangat sayang. Dan Allah akan bangkitkan dia pada hari akhirat nanti dengan dalam di tempat yang terpuji. Itu yang pertama dari sudut akhlak. Okey. Masya-Allah. Okey, yang kedua adalah jiwa lebih kuat ataupun lebih kuat kesannya kepada jiwa. Surah Al-Muzammil juga ayat 6, tadi surah Al-Isra ayat 79. Surah Al-Muzammil ayat 6 yang bermaksud sesungguhnya solat dan ibadah malam lebih kuat kesannya kepada jiwa. Lebih kuat kesannya pada jiwa. Kalau kita nak istiqamah, kita nak rasa kemanisan solat, kita nak rasa kemanisan zikir, kita nak rasa kemanisan baca Quran, malamlah yang waktu terbaiknya. Malam adalah waktu terbaiknya. Sebab sambungan ayat tu adalah dan lebih tepat betul bacaannya. Jadi bacaan kita dalam solat, bacaan kita dalam
dalam Allahumma SWT, bacaan Quran kita lebih tepat dan dia lebih masuk dalam hati kita, lebih memberi kesan kepada kita dan jiwa kita jadi kuat. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan Nabi untuk bangun tahajud? Sebab siang harinya Nabi SAW akan berhadapan dengan ujian yang sangat berat. Jadi baginda SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk bangun malam, wa minal laili fatahajjab bihi, kan? Daripada malam kamu bangunlah, bertahajud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya untuk memberikan kekuatan kita pada siang hari, kekuatan jiwa. Sebab bila siang hari kita akan berhadapan dengan ujian, berhadapan dengan tekanan. Yalah, kita keluar je. Tapi malam tu sebenarnya dia memberikan kesan yang baik pada jiwa kita. Itulah antara kebaikan solat malam, insya-Allah. Dari sudut rasional akhlak itu. Masya Allah. Ramai teruja Ustaz dengan analogi basuh pinggan tadi Ustaz. Masya Allah. Dan kat sini di sebalik tu nampaklah Ustaz memang yang rajin basuh pinggan lepas makan. Ustaz sendirilah, Masya Allah. Tapi apapun Ustaz, kita nak berhenti rehat seketika. Selepas ni kita sambung sikit lagi Ustaz untuk perkongsian kita. Untuk anda rakan pendengar jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jadikan rasa cinta Raihana Tamat makanan sunnah Raihana Rasa cinta sebenar Raihana Tamat makanan sunnah Raihana semestinya Raihana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saksi Membah Harim. Jom dapatkan produk Raihana dengan ejen dan stokis berhampiran anda, atau layari www.raihanamadu.com. Cetuskan rasa cinta Raihana di hatiku. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Al-Quran tidak memadai sekadar dibaca, ditilawah atau ditaranum begitu sahaja. Tetapi hendaklah turut diambil pengajaran bagi mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. IKIM telah menghasilkan buku baharu bertajuk Al-Quran dan Peradaban yang berusaha menggarap dimensi penting peradaban Islam yang digagaskan oleh Al-Quran. Pelbagai bab menarik yang dibahaskan dalam buku ini antaranya mengetengahkan gagasan peradaban Al-Quran berhubung dengan maqasid Al-Quran, Al-Quran dan akal, Al-Quran dan kemukjizatannya dari sudut sains, Al-Quran berkaitan hidup dan mati serta banyak lagi. Dapatkan buku Al-Quran dan Peradaban di laman web kami www.ikimniaga.my www.ikimniaga.my atau hubungi 03 6204 6389 atau 388 untuk maklumat lanjut. Diskaun hebat menanti anda. Nuraisa Kosmetik mesra wuduk Nuraisa Kosmetik mesra wuduk Nuraisa makeup mudah dibersihkan pilihan ramai wanita Kosmetik mesra wuduk Nuraisa ramai wanita Kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Al-Furqan merupakan sistem baru mempelajari bahasa Arab Al-Quran dengan teknik yang sangat cepat dan berkesan. Sekarang Al-Furqan menganjurkan kelas pengajian melalui WhatsApp Group bersama Ustaz Nasar sendiri. Video pembelajaran akan dihantar ke WhatsApp Group dari pelajaran paling asas hingga ke peringkat tinggi secara berjadual dan sistematik. Boleh bersoal jawab secara langsung dengan Ustaz Nasar. Program ini amat sesuai untuk anda yang tiada asas bahasa Arab. Daftar sekarang. Sila type "Saya berminat" dan hantar ke 019-511-9000. Penyertaan adalah terhad. Radio IKIM 20 tahun Inspirasi Inforia Islami. Kita kembali bersiaran menerusi perkongsian Rahmatan Alamin bersama dengan Ustaz Yusri Ramli Al-Jawahari. Ustaz, Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz berikan perumpamaan untuk bagi lagi jelas ni tentang mana yang wajib, sunat dan juga makruh. Masya Allah, terima kasih banyak. Ramai rakan-rakan kita terkesan dengan perkongsian Ustaz analogi tersebut. Tapi yang penting hari ini kita belajar rasional bangkit jam 3 pagi baginda Rasulullah SAW, nak solat malam, dan Ustaz dah kongsikan tadi antara rasional sunnah itu di sebalik sainsnya, kesihatan, kemudian akhlaknya. Juga tadi Ustaz kongsikan macam mana orang Melayu dulu-dulu kalau pagi, bangun pagi, buka tingkap supaya apa? Dapatkan kebaikan, rezeki, udara yang baik dan sebagainya. Ustaz, kita sambung lagi sikit Ustaz sebelum kita nak raikan. Kalau ada masa kita nak raikan sikit soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Silakan Ustaz. Okay, insyaAllah. Saya tertarik dengan komen sahabat kita di FB, Rodia Abu Halifah. Dia kata dah terfikir nak gantung memo kat sinki.
mak dah malas nak bebel kata. InsyaAllah. Dia kalau kita buat amalan tu setiap kali kan, jadi insyaAllah nanti kita takkan terlupa. Anak-anak ni, tu generasi Y, dia akan tanya why, kenapa kan. Jadi kita kena beri rasional pada dia, beri rasional kenapa. Tak sayang kat mak ke, mak kan dah masak tadi, contohnya tolonglah mak basuh pinggan kan, macam tu. Bawa benda ni, tak kesian pada mak ke, mak lipat baju main senang je, main tarik baju kan. Jadi kita kena bawa rasional pada anak-anak. Sebab tu manusia ni kena selalu cakap. Allah pun sebut dalam Al-Quran, wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Allah gunakan perkataan wa tu dan, bukan fa maka, tapi wa dan. Maksudnya peringatan tu kena sentiasa berikan. InsyaAllah anak kita akan berubah. Batu yang keras pun akan lekuk dengan titisan air yang lembut, insyaAllah. Jadi jangan jemu untuk terus menasihati. Jangan jemu. Okay? Kadang-kadang bebelan mak ni Yati mak dia lagi, untung saya mak dah tak ada dah. Saya rindu dengan bebelan mak saya. Kadang-kadang rindu. Mak saya kalau nak pergi sekolah, dia mengajar sekolah agama. Sekolah agama. Dia start motor, kita orang dah adik-adik dah tunggu dah. Tengah dengar. Rupa Umi nak pesan. Umi aku pesan, jangan siapkan rumah. Baju nanti kalau hujan angkat tu. Okey. Satu hari mak saya dia macam kalut sikit lah. Dia cepat, dia terus start motor, dia pergi mengajar. Lepas tu kita adik-adik tunggu, hari ni Umi tak pesan apa-apa. Umi terlupa ni. Tak, rupanya patah balik. Mak saya patah balik. Jangan siapkan rumah. Dia cakap, Umi memang takkan terlepas, takkan ni. Jadi bila dah tak ada tu, rindu pada bebe dan mak dan ayah. Okey, insyaAllah terus. Okey, apa bentuk amalan yang kita boleh buat kalau sempat? Kalau tak sempat, 10.56 ni, saya rasa lebih baik kita terus bincang ataupun kita raikan soalan daripada penonton kita kot, pendengar kita kot. Itu yang terbaiknya, insyaAllah. Silakan nanti. Itu pun agak panjang juga Ustaz kan, huraiannya. InsyaAllah. Kita ada soalan daripada sahabat kita tadi Ustaz, berkenaan dengan kalau sahabat kita ni selalu bangun pagi Ustaz, tapi kalau datang haid, Kak Haji kata kalau perempuan datang haid, asyik bangun tengah malam, bolehkah berdoa dan berzikir Ustaz? Ya, itulah terjawab juga apa yang nak sentuh pagi ni, iaitu bentuk-bentuk ibadah Nabi pada waktu malam. Antaranya adalah solat tahajud, yang kedua baca Al-Quran, yang ketiga zikir. Baca contohnya ayat Al-Quran yang memang kita jadikan sebagai zikir harian kita, ayat kursi, 3 kul, apa semua kan. Ataupun kita baca maksurat. Maksurat tu ada himpunan-himpunan ayat Al-Quran dalamnya, ada himpunan-himpunan doa daripada Nabi SAW kan. Jadi baca maksurat setiap pagi walaupun dalam keadaan haid juga dapat pahala, juga dapat pahala. Itu antara boleh kita buat. Jadi bangun malam bukan sekadar solat tahajud je. Bangun malam bukan sekadar solat tahajud. Kalau kita bincang tadi surah Al-Muzammil, baca Quran juga bentuk ibadah pada waktu malam. Yang ketiga zikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang mengingati Allah. Kadang-kadang ada orang yang dia tak solat tahajud, dia tak apa, dia keluar je tengok alam. Tengok alam pun zikir. Cantiknya ya Allah. Siapa yang dalam radio ni ataupun yang sedang bersiaran pada kita yang pernah tengok fajar kazib dengan fajar sadiq? Dulu masa sekolah maksudnya apa? Macam mana nak bezakan tu Ustaz? Tu. Selalu kita tengok maksudnya solat fardu subuh adalah bila terbit fajar sadiq kan? Bila fajar sadiq, fajar yang benar, ada fajar kazib, fajar yang tipu, fajar yang bohong. Jadi macam mana kita nak tengok fajar yang bohong kalau kita tak pernah keluar pukul 3 pagi tengok alam? Dia ada. Kalau fajar kazib, dia ada macam flash di belakang awan kan. Kemudian dia tidak membawa ke arah siang ataupun terang, bumi makin terang. Tapi kalau fajar sadiq, dia ada flash kat belakang awan, macam ada kilat, tapi lama kelamaan objek yang kita lihat di luar tu makin jelas kelihatan, jelas kesihatan. Itu fajar sadiq. Biasanya pukul berapa yang fajar kazib ni? Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi fajar kazib ni pukul 3 pagi. Tengoklah kat luar, tengok ada flash kan. Cantiknya cipta Allah Subhanahu Wa Taala Yati. Sebelum matahari terbit, dia bukan macam cerita kartun bila ayam kok matahari terus kat tengah-tengah kan, cerita kartun kan. Tak. Mata kita ni bila Allah SWT bila tertutup lama dengan gelap,
kita tak boleh terus tengok cahaya yang terang kan, sebab dia akan terus ke dalam retina mata. Allah nak bagi terang ke atas muka bumi ni dengan flash dulu, flick flash kan. Jadi daripada flash tu isyarat bahawa nak siang, nak terang lah. Lepas tu kemudian terang